Salam sejahtera. Jawaban terbaik Menteri Keuangan 2 ini kepada Razi Jidin membuatkan Razi Jidin terkedu, tak mampu lagi bercakap, jadi bisu beberapa menit mungkin. Dan inilah jawaban yang paling profesional. Tiada isu kena emosi, tiada campuran mahu merendah-rendahkan orang, tiada campuran mahu memperbodoh-bodohkan orang, apalagi nak memalukan orang. Jawapannya mudah difahami, jawapannya memang profesional. Dengarlah baik-baik. Ini jawapan Menteri Keuangan 2 ini. Patutlah, sebelum saya nak teruskan, patutlah Anwar Ibrahim memilih Menteri Keuangan kedua kita ini, yaitu Datuk Seri Amir Hamzah sebagai Menteri Keuangan yang kedua. Rupa-rupanya bukan calang-calang kepintarannya. Mudah untuk dia fahamkan kita apa itu ekonomi, bagaimana nak urus ekonomi, dan paling penting lagi dia ajar Razi Jidin macam mana bisnes yang sebenar. Dengarlah Menteri Keuangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan secara panjang lebar mengapa kerajaan tidak melantik konsultan dalam Malaysian Airport Holding Berhad seperti yang dicadang ahli Parlimen Putrajaya, Datuk Dr. Razi Jidin. Razi Jidin bagi cadangan supaya melantik konsultan dalam Malaysia Airport Holding. Konsultan ni penasihat. Tahu penasihat? Penasihat lah. Tapi kita pun memang pernah dengar pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional ni memang jago kalau memberi cadangan. Antara cadangan yang paling kontroversi dulu ialah ada seorang ahli parlimen itulah, Anda mungkin masih ingat siapa dia kan? Dia cadangkan untuk mengatasi masalah hutang negara yang banyak. Dia cadang negara kita cetak uang banyak-banyak. Aku yang ada belajar ekonomi sedikit saja pun faham apa yang berlaku kalau ikut nasihat pemimpin Perikatan Nasional itu. Tak tahulah dia tidak faham apa yang dia cakapkah, atau tak fikir langsung kah, atau memang tak tahu apa-apakah, atau tak pernah belajar langsung ekonomi. Kalau cetak uang banyak-banyak, tiada apa-apa yang berlaku, bosku. Inflasi meningkat mendadak dan uang akan jadi tiada lagi harga. Bayangkan kalau ada banyak duit dalam pasaran, apa jadi? Kamu mungkin tidak paham. Tanyalah orang yang mencadangkan cetak uang banyak-banyak itu. Tapi tak apa, kita lupakan itu sebentar. Kita ingat pula Razi Jidin yang mencadangkan supaya melantik konsultan. Tapi Amir Hamzah berkata, cadangan mengambil alih MHB melalui penubuhan konsortium yang diterajui Khazanah dan KWSP adalah lebih baik berbanding melantik konsultan, kerana konsultan tidak mempunyai kepentingan untuk memperbaiki syarikat tersebut. Kamu tahu sudah? Konsultan itu lebih kurang penasihat lah. Menasihati, kau buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Untuk mau mengembalikan kejayaan syarikat ini, kau buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Nanti dia sudah cadangkan, dia akan buat laporan. Tapi tiada kepentingan langsung untuk dia. Gagal atau berjaya, tiada apa-apa manfaat dia dapat. Kalau gagal, dia tak rugi. Kalau untung pun tak akan rugi. Kalau syarikat itu muflis pun dia tak rugi. Kalau syarikat itu untung berbilion pun dia tak rugi. Itulah konsultan. Manakala kalau ada menjadikan menubuhkan konsortium pula, konsortium ni dia sama-sama bersama dalam memajukan syarikat itu. Jadi kalau rugi syarikat itu, dia pun rugi. Kalau untung syarikat itu, dia pun untung. Jadi kalau kamu sudah faham itu bagus, Maknanya konsortium itu lebih baik sebab dia akan berusaha untuk untung. Dia tak mungkin mau gagal, apalagi mau rugi dan muflis. Sebab nanti dia akan mengalaminya, dia yang akan menanggungnya. Itu yang hebatnya konsortium. Tapi Razi Jidin kata konsultan, apa punya barang lah tu kan. Nasib baiklah kita faham penerangan daripada Menteri Keuangan kedua ini. Amir Hamzah berkata, melantik konsultan tidak mempunyai kepentingan untuk memperbaiki syarikat tersebut. Kenapa kita pilih cara konsortium, bukan cara lantik konsultan ke dalam MHB? Semua pun faham, bila ada partnership yang diwujudkan,
Tiap-tiap orang yang melabur dalam perkongsian itu akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki syarikat itu, kata Amir Hamzah. Bila ada konsultan, dia hanya memerhati dan menyiapkan laporannya, tapi tak ada stake in the game. Kalau orang tu melabur 30%, takkanlah dia kata, tak apalah. Kalau tak buat duit, tak buat duit lah. Begitulah konsultan. Dia tak ada kepentingan untuk bersungguh-sungguh jaga. Ujar Amir Hamzah dalam penerangan di Kamar Khas Parlimen semalam. Mengenai pembabitan Global Infrastructure Partners (GIP) yang menjadi kontroversi kerana dikaitkan dengan firma BlackRock milik Israel, Amir Hamzah berkata, penglibatan GIP hanya sebagai pelabur dan rakan teknikal. Jelasnya lagi, mereka hanya berperanan untuk memberi khidmat nasihat dan berkongsi kepakaran mereka dalam meningkatkan tahap kecekapan lapangan terbang. Kerajaan juga jelasnya akan terus memegang saham khas atau golden share dalam MHB. Situasi itu, kata Amir Hamzah, membawa maksud bahawa hanya kerajaan yang mempunyai kuasa untuk melantik pengerusi dan pengarah urusan MHB yang kedua-duanya mesti warga negara Malaysia. JP juga menyatakan kesediaan untuk menjadi pemegang saham minoriti MHB selain bersedia melepaskan pegangan dalam tempoh yang singkat. Pemilihan GIP daripada beratus syarikat yang dinilai juga berasaskan kriteria ketat termasuk kesediaan menerima warga negara Malaysia sebagai pengurusi dan pengarah urusan MHB. Justru itu katanya, dengan tertubuhnya konsortium ini, pembaharuan kepada lapangan terbang negara dapat dilaksanakan dengan kadar yang segera. Keperluan pelaburan MHB yang dianggarkan berjumlah 10 bilion ringgit untuk tempoh 5 tahun dapat disegerakan. Dengan mengambil kira kedudukan keuangan kukuh ahli konsortium, katanya. Beliau berkata, MHB hanya membelanjakan sekitar 1,4 bilion ringgit untuk 39 lapangan terbang dalam tempoh 5 tahun lepas berbanding 6,6 bilion oleh Thailand dan Singapura melabur RM12 bilion ringgit. Jadi saudara-saudara sekalian, ini adalah penerangan yang paling mudah difahami. Hanya orang-orang yang buta hati sahaja, hatinya hitam saja yang tak boleh faham penerangan ini. Jadi, terima kasih Anwar Ibrahim kerana melantik Menteri Keuangan kedua Datuk Seri Amir Hamzah yang sangat bijaksana ini. Ikuti terus ulasan. Selepas ini tinggalkan komen kamu.